dan selamat pagi. Anda bersama dengan saya Hani Hamid dalam segmen Optik. Dan nak tahu tak Hani kat mana sekarang ni? Hani berada di bangunan Kementerian Kewangan dan Hani akan bersama dengan seseorang, orang nombor 1 di Kementerian Kewangan ni. Sudah tentunya kita akan bersama-sama dengan Yang Berhormat Tengku Datuk Seri Utama Zafrul Aziz, Menteri Kewangan kita. Jom. Teruja ke hidup Menteri tunggu kita. Okey. Kita tas ke tu? Okey, baik. Assalamualaikum Datuk Seri. Waalaikumsalam. Ya, apa khabar Datuk Seri? Ya, sama-sama. Baik, alhamdulillah. Okey Datuk Seri, sekarang ni saya pertama kali saya datang ke Menteri. Oh, pertama kali. Okey. Ya, betul. Okey, sama-sama kita. Macam mana? Kita Datuk Seri. Pertama kali ke mana? Saya rasa pertama kali saya. Pernah lari-lari ke depan ni? Lari Lari tu tidak. Saya takut nanti tak terkejut tu sih. Okey. Kan? Right. Tak terkejut. Tak terkejut. Basikal? Naik basikal pun masa kecil-kecil dulu. Okey. Baik, terima kasih Datuk Seri bersama kami pada waktu ini dalam segmen Optik. Dan pastinya kita sangat teruja untuk bertanya beberapa soalan lah. Sebab apa? Jarang-jarang dapat jumpa berdepan dengan Datuk Seri ni. Jadi saya rasa ini waktu dan yang masa yang cukup baik untuk kita bertanya kepada Datuk Seri beberapa soalan. Mungkin kalau kita boleh terangkan semula apa dia sebenarnya PPN. Sebab orang tahu PPN tu secara umumnya apa, tapi cuma kalau lebih jelas supaya rakyat tu lebih faham dan tahu, dan mereka perlu ambil tahu sebenarnya apa sebenarnya fasa yang kita lalui pada waktu ini. Ya. Okey Hani, PPN ni Pelan Pemulihan Negara. Pelan Pemulihan Negara ini adalah pelan penyelesaian secara secara menyeluruh untuk kita beralih daripada fasa-fasa. It is a plan ataupun plan yang membuatkan kita fokus kepada pandemik COVID-19 ini. Dengan adanya Pelan Pemulihan Negara ini, kita boleh pastikan sistem kesihatan awam kita contohnya tidak terlalu terbeban. Dan juga dengan Pelan Pemulihan Negara ini kita dapat fokus kepada rakyat dan perniagaan dalam fasa 1, 2, 3 dan 4, dan bagaimana mereka dapat keluar daripada pandemik COVID-19 ini dengan secara sistematik dan secara selamat. Sebagai contohlah, pada semalam ataupun pada hari Jumaat, pada hari Jumaat nanti Terengganu akan beralih ke fasa 3 ya. Dan baru-baru ini juga negeri-negeri lain pun telah beralih daripada fasa 1 ke 2 dan kedua ke 3 tu. Klang Valley pun daripada fasa 1 ke 2. Ini kita gunakan sains dan data ya, supaya kita tahu bila kita rasa selamat rakyat dapat keluar balik ya, ataupun perniagaan dapat mulakan bisnes semula. InsyaAllah kita menjangkakan bagi akhir tahun ni kita dengan situasi endemik, rakyat dengan perniagaan dapat bermula semula seperti biasa, tapi dalam keadaan normal baru. Okey. Datuk Seri menyebut tentang situasi endemik yang akan kita lalui nanti. Mana Kementerian Kesihatan juga ada menyebut tentang peralihan dari pandemik ke endemik. Apa implikasinya Datuk Seri pada strategi kita untuk menangani COVID-19? Ya. Bila kita lihat apa yang kerajaan telah buat, kita membuka semula ekonomi dan sosial secara berperingkat. Pada masa ini kita melihat kadar vaksinasi, kita lihat kadar kapasiti ICU, kita juga lihat kadar COVID-19 yang serius, kategori 3, 4 dan 5. Apabila tiga-tiga indikator ini menunjukkan penambahbaikan, kita akan beralih dari satu fasa ke fasa yang lain. Dari segi endemik, kita sekarang sedang berbincang dengan Kementerian Kesihatan dan juga kementerian-kementerian yang berkenaan dan akan dibincang lagi di Majlis Keselamatan Negara dan juga Jawatan Kuasa Pengurusan Pandemik. Apakah indikator-indikator yang boleh kita gunakan dan apakah threshold ataupun nilai ambang di mana kita akan beralih ke endemik pula. Salah satu ambangnya, of course, kita dah mengumumkan di mana akhir bulan Oktober 100% daripada rakyat Malaysia yang dewasa akan divaksinasikan. Sekarang ni lebih kurang 75% rakyat dewasa yang telah divaksin, already being vaccinated lah. Jadi kita akan slowly membuka semula secara beralih, secara berfasa lah, secara berperingkat. Baik, itu kita nantikan Datuk Seri. Di penghujung Oktober nanti kita semua akan dapat
keseluruhan orang dewasa akan kena divaksinasi, kita dapat mencapai immunity kelompok insya-Allah. Kita dapat nak bayangkan bagaimana situasi pembukaan ekonomi pula pada ketika itu. Ekonomi ya. Ya, saya telah membuat pengumuman baru-baru ini di mana kita akan fokus kepada pembukaan ekonomi terutamanya pada tahun 2022 di mana kita berjaya pada by end of this year ataupun pada akhir tahun ini kita akan dapat membuka semula seluruh ekonomi kita tetapi dengan norma baru. Di sini saya telah buat satu pengumuman apabila dapat tulisan Jemaah Menteri, kita akan meningkatkan lagi kumpulan bank COVID kita, dua akta kumpulan bank COVID kita dari perbelanjaannya sekarangnya ceilingnya 65 bilion ringgit akan dinaikkan lagi sampai 110 bilion ringgit. Di mana had statutory hutang kita pun akan dinaikkan daripada 60% KDNK ke 65% KDNK. Peruntukan ini akan digunakan untuk menolong rakyat dan juga perniagaan apabila ekonomi ini dibuka semula. Kerana memang kita tahu ya, ekonomi terutamanya dari segi ekonomi banyak peniaga-peniaga terutamanya mikro SME dan juga SME yang terkesan apabila ekonomi kita tertutup. Terutamanya sektor-sektor retail, peruncitan, sektor-sektor tourism ya, dan ini kita harus tolonglah, kerajaan akan tolong. Jadi saya optimistik ya, kita dah lihat bagaimana banyak negeri-negeri yang telah beralih ke fasa 2 dan 3 dan insya-Allah ada yang akan beralih ke fasa 4 buat masa terdekat ini. Insya-Allah kita teruja nak ke arah tu sebenarnya Datuk Seri. Tetapi kita nak tahu juga apa antara langkah-langkah terbaru dalam pelan pemulihan negara. Ya. Dalam pelan pemulihan negara ini pertamanya pelan ini ialah sebuah pelan yang dinamik. Ya. Kita menggunakan data semasa yang terkini untuk membuat keputusan yang akan dibawa kepada MBKN dan juga Jawatan Kuasa Pengurusan Pandemik. Di sini kita juga akan menggunakan report-report yang terbaru juga, bukan saja di Malaysia tetapi juga di peringkat antarabangsa, so that we use that information yang terbaru untuk membuat keputusan dalam pelan pemulihan negara. Jadi apa yang kita dapat lihat contohnya lah booster shot ya. Ini perbincangan telah diadakan di Kementerian Kesihatan, Menteri Kesihatan pun dah buat pengumuman yang kita akan mulakan booster shot insya-Allah pada masa terdekat bagi mereka yang berumur 18 tahun yang bawah pun dah mula di negeri Sarawak contohnya. Jadi di sini kita dapat fokus kepada vaksinasi itu satu-satu. Satu lagi pembukaan sekolah ya. Ini tu pun dalam pelan negara Menteri Pendidikan pun telah mengumumkan bila sekolah akan dibuka secara berperingkat juga ya, dan bagaimana SOP untuk sekolah. So dalam pelan negara ni kita fokus kepada ekonomi dan juga sosial. Okey, baik. Jadi di penghujung Datuk Seri, kita tahu bahawasanya Datuk Seri menerajui sebuah kementerian yang sangat-sangat penting dalam pembangunan negara itu sendiri dan perlukan muafakat dan juga kerjasama juga daripada dalam kalangan rakyat Malaysia. Jadi kalau Datuk Seri boleh sampaikan sesuatu kepada para penonton kita melalui segmen optik ini, apa peranan yang paling penting yang mereka perlu jalankan untuk membantu kita bukan sahaja melalui kehidupan hari-hari yang seterusnya di tengah-tengah pandemik dan insya-Allah akan balik pada endemik, tapi dalam masa sama kita dapat sama-sama melalui kehidupan dengan pembukaan ekonomi yang lebih stabil dan juga selesa, sekurang-kurangnya dapatlah kita ulang kembali saat kita sebelum pandemik sebelumnya. Ya. Salah satu nasihat kita lah di Kementerian Kewangan ialah apabila ekonomi ini dibuka semula, kita pun dapat lihat sektor-sektor yang sudah pun dibuka ya. Kita kena perlu masih lagi jangan leka ataupun jangan alfa dengan kepentingan untuk mematuhi SOP ya. Kita dapat lihat masih ada lagi kes-kes ya yang kita dapat dalam kluster-kluster di setengah sektor-sektor ini kerana kadang-kadang kita dah macam okey back to normal, tak payah lagi dah nak follow SOP. Kita dapat lihat even dari segi sosial juga ya, aktiviti-aktiviti sosial ramai juga yang
yang macam dah lupa sampai yang Mama Perdana Menteri semalam masa baru-baru ini telah buat pengumuman bahawa malah lebih banyak kemudahan diberi terutamanya kepada mereka yang telah divaksinasikan dan juga ekonomi terbuka lebih sikit, tapi didapat lihat yang ramai bila dah buka dia lupa. Itu satu nasihat. Yang keduanya, apa-apa masalah yang mereka yang terkesan terutamanya dari segi ekonomi, kita di Kementerian Kewangan sikap yang terbuka dalam belanjawan 2022 ini pertama kalinya dalam sejarah kita buat pre-budget statement ataupun kenyataan pra-budget dan juga memberi ruang kepada semua rakyat Malaysia untuk berjumpa dengan kita melalui online secara maya dan juga secara bertulis. Kita pun pada pertama kalinya Kementerian Kewangan telah mengeluarkan consultative paper ataupun kertas konsultasi awam untuk mendengar dengan lebih mendalam pendapat-pendapat pakar-pakar daripada luar. Jadi itulah dua fokus kita untuk membantu rakyat dan juga membantu perniagaan buat masa terdekat ini dan juga membuat perancangan untuk tahun 2020 supaya negara kita pulih semula. Kita agak optimistik. Kita dapat lihat fokus ataupun unjuran IMF dan World Bank untuk Malaysia tahun depan adalah agak positif. InsyaAllah. Baik, itu yang sama-sama kita harapkan. Apapun kami ucapkan terima kasih banyak Tun Sri dapat bersama-sama kita pada waktu ini dalam memberikan banyak input kepada rakyat keseluruhannya dan kita harapkan semua dapat memahami situasi yang berlaku keseluruhannya, apa yang perlu dan wajar kita lakukan bersama. Baik Sri, saja nak tanya saya santai lah Tun Sri, kalau sama-sama tengah pandemik ini, apa antara aktiviti yang Tun Sri lakukan? Yang saya tahu memang Tun Sri main aktif lah, basikal dan sebagainya. Jadi bila waktu senggang macam ni, apa yang Tun Sri lakukan dan masa yang sama memerhati juga bagaimana kehidupan rakyat keseluruhannya. Sambil-sambil tu bolehlah Tun Sri buat strategi juga untuk perancangan seterusnya untuk rakyat. Well, masa pandemik ni kesihatan mental tu penting untuk kita juga tau. Kadang-kadang kita terlalu terkurung di dalam pejabat dan juga di rumah kita kena, sekarang kita dah diberi kelonggaran untuk buat riadah jadi saya rasa di cara saya lah nak melepaskan stres ni. Kadang-kadang kita keluar berlari. Sebelum jumpa hari ni pun saya dapat sempat pagi ni sempat diberi saya masa untuk memikir apa yang kita perlu buat. Dan juga kadang-kadang satu lagi cara saya sekarang ni, kita keluar jumpa, pergi makan. Sekarang dah boleh makan di luar saya pun dapat kesempatan berjumpa dengan penjaja-penjaja terutamanya dekat depan pejabat Kementerian Kewangan ni. Ni ada juga pasar juga. Ada setiap hari ni Selasa dan Jumaat ada pasar macam pasar di mana kita boleh beli makanan dan juga barang-barang dapur. Kita dah tanyalah kepada mereka macam mana sekarang semua. InsyaAllah nampaknya keadaan situasi bertambah baiklah. InsyaAllah. Saja nak tanya Tun Sri, sebab apa bila kita keluar sekarang, bila kita pakai pelitup separuh muka, orang kenal tak kenal Tun Sri? Ada tak bila Tun Sri keluar tu macam dia tanya Tun Sri, kenal tak kenal? Ada tak yang macam dia tak tahu langsung tapi dia meluahkan perasaan Tun Sri? Ada tak? Ada yang tak kenal kalau kita keluar, terutamanya di kawasan-kawasan yang gerai-gerai ni. Yalah, seperti pilihan ni katalah bila pakai mask ni kan tak nampak. Adalah dia meluahkan perasaan juga, mengatakan yang walaupun dah buka tapi ramai yang masih takut keluar jadi tapi alhamdulillah mereka berkata dapat juga bantuan daripada kerajaan. Cuma sekarang dia nak harap rakyat Malaysia lebih ramai yang keluar supaya bisnes mereka ataupun perniagaan mereka dapat kembali pulih seperti dulu. Tapi nasihat kita kepada mereka ialah benda-benda ni memang mengambil masa kerana mereka rakyat kadang-kadang masih takut nak keluar. Tapi kita dapat lihat setiap minggu kes makin menurun ataupun kes yang serius makin menurun. Jadi dengan ini psychologically lebih ramai akan berani ataupun keluar. Cuma nasihat saya seperti tadi lah, bila dah keluar tu kenalah patuhi SOP. Saya dapat saya tengok ramai peniaga-peniaga semua
setakat ini memang mereka patuhi SOP ya. Ini yang sosial ni yang kadang-kadang kita lupa ya, yang lagi pasti jarak kita 1 meter dan sebagainya. Terlebih teruja tu sih. Maklumlah lama tak keluar kan. Dia lupa, Allah lupa kan. Dia mesti ada dalam ramai-ramai tu 10 orang, seorang kena ingatkan, jaga SOP. Baru lagi itulah bila saya tengok tadi pun kelari kat luar ni nampak ramai kan. Kadang-kadang okey, tapi bila dia dah berkumpul tu lepas habis tu dia berkumpul kan. Itu yang kita lepas lari ke ataupun lepas jogging, lepas berbasikal habis kita baliklah kan. Tangan semua nak berkumpul kan. Kena saling beringat sebenarnya. Saling ingati satu sama lain lah. Ya, baik. Jadi itu dia. Jadi masa yang berharga kita bersama Datuk Seri ini dah banyak dah saya tanyakan. Dan dalam yang paling utama juga adalah untuk sama-sama kita ikuti juga saran yang telah pun diberikan. Datuk Seri pun tadi dah titipkan pesan. Jangan lupa dirilah. Maknanya kalau kita dah diberikan kelonggaran, janganlah kita lupa pada SOP. Sebab walaupun kita dah divaksin, tak sebenarnya kita kebal. Ya, betul. Jadi kita kena lakukanlah langkah yang sewajarnya untuk kita menjaga SOP. Okey. Pesanan paling manis nak diberikan kepada para penonton kita. Yalah, sebab ramai yang mengikuti Datuk Seri bukan setakat sebagai seorang Menteri Kewangan, tetapi juga follow Datuk Seri dari segi aktiviti yang Datuk Seri lakukan. Ini sebagai macam orang luar daripada Kementerian Kewangan, Datuk Seri. Orang luar daripada Kementerian Kewangan ya. So, pesanan saya, stay safe ya, jaga diri dan juga stay healthy. Jangan lupa kepada jangan lupa mematuhi SOP. Ya, okey. Lepas ni saya nak belajar Datuk Seri lah sebab macam mana nak ride basikal. Boleh, ikutlah sekali. Besok boleh. Besok Seri? Saya terus tengok jam. InsyaAllah Datuk Seri. Saya akan cuba Datuk Seri. Okay? Apapun terima kasih banyak kami ucapkan kepada Yang Berhormat Tengku Datuk Seri Utama Zafar Aziz, Menteri Kewangan, bersama kita pada waktu ini dalam segmen optik. Dan al-maklum kita belum lagi bersarapan. Datuk Seri baru lepas beredah tadi kan. Lepas ni kita boleh makan sambil-sambil itu berbual dengan Datuk Seri. Kalau ada apa-apa lagi saya akan kongsi dengan anda melalui media sosial kami. Okey, kita jumpa lagi semua. Assalamualaikum. Daripada saya Hani Hamid. Bye-bye Datuk Seri.